Selamat sejahtera, Cikgu. Oke, selamat sejahtera. Sila duduk. Apa kabar semua? Baik, Cikgu. Hari ini semua sehat ya? Sehat, Cikgu. Oke, bagus. Kelas kita ada 30 orang. Oke, siapa yang tak hadir hari ini? Semua hadir, Cikgu. Oke. Nah, ini cikgu nak tanya nih, dah ready dah untuk study hari ini? Sudah, Cikgu. Oke, kalau dah ready, sekejap Oke kelas, cikgu nak tanya nih, sebelum kita memulakan kita punya subtopik untuk hari ini, cikgu nak tanya, siapa pernah lihat benda ni? Dan di mana korang pernah lihat benda ni di mana-mana tempat korang baru? Siapa pernah lihat? Sila angkat tangan. Saya, Cikgu. Oke, Elizabeth, apa benda ni? Itu saya pernah lihat di dalam komputer, Cikgu. Macam chip, Cikgu. Oke, bagus, betul. Tepuk tangan kali Elizabeth. Oke kelas, tadi kan Elizabeth dah tunjukkan yang objek ni dia pernah lihat di rumah, iaitu di dalam komputer. Oke, sebelum tu cikgu nak bagikan ni salah satu ini. Oke, masing-masing sila pergi kepada muka surat 84. Oke, sudah? Sudah, Cikgu. Oke, nampak tak yang kita punya tajuk ni? 24.2 itu menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam mikropengawal. Oke, cikgu bagikan definisi untuk mikropengawal. Bagian mikropengawal ini dia terdiri daripada 3 bagian, yaitu bagian input, bagian proses dan juga bagian output. Ketiga-tiga bagian ini dia penting dalam pembinaan sesuatu sistem kawalan. Okey, boleh tak lihat untuk gambar rajah dekat bawah tu, rajah 24.3 dapat lihat tak? Dapat, Cikgu. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan dekat bagian input. Bagian input ni dia adalah satu bagian terdapat di dalam mikropengawal. Dan input dalam mikropengawal ini dia menerima isyarat dan menghantarkannya pada unit pemprosesan pusat ataupun kita kenali sebagai CPU. Okey. Untuk bagian input dia terbagi kepada 2 bahagian, iaitu digital dan juga analog. Okey. Untuk peranti input digital, peranti ini termasuklah switch tekan tutup, switch tekan buka, switch micro, penderia pergerakan ataupun sebagai kita kenali sebagai motion sensor dan juga penderia air. Okey, untuk switch tekan tutup boleh tak Nita tolong bacakan? Switch ini akan menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Apabila punah switch ini ditekan, liter akan ditutup dan arus dapat mengalir. Okey, bagus. Okey, seterusnya untuk switch tekan buka, silakan Elizabeth bacakan. Bentuk isyarat yang dihasilkan oleh switch ini adalah sama dengan switch tekan tutup. Apabila punah switch ini ditekan, liter akan terbuka dan arus tertutup. Okey, seterusnya untuk switch micro, silakan Sheila baca. Switch micro mempunyai 2 fungsi, iaitu terdapat bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch ini akan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM dan NO digunakan, dan akan menjadi switch tekan buka apabila terminal COM dan NC digunakan untuk membuat penyambungan vital. Switch micro menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Okey, bagus. Dekat tepi dan dekat dalamnya adalah gambar raja untuk switch tekan tutup, switch tekan buka dan seterusnya switch micro. Okey, untuk penderian pergerakan, okey cikgu bacakan. Penderian pergerakan ini dia berfungsi untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia ataupun haiwan. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Okey, seterusnya penderia air pula. Okey, penderia air ini berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Penderia ini akan memberikan isyarat 1 ataupun 5 volt jika tiada kehadiran air dan kosong ataupun 0 volt jika ada kehadiran air.
Contohnya, pendera ini digunakan pada penggelap cermin kereta ataupun wiper secara otomatis. Oke, seterusnya untuk peranti input analog yang kita lihat tadi itu adalah peranti input digital. Oke, untuk peranti input analog ini, peranti input analog dia terdiri pada penderian jarak ataupun infrared distance sensor, penderian cahaya, dan juga penderian suhu. Oke, untuk penderian jarak, boleh tak Elizabeth tolong bacakan? Pendera jarak berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara pendera dengan objek atau halangan, sama ada objek yang diperbuat daripada logam ataupun bukan logam. Pendera ini akan mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan. Isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Oke, untuk pendera jarak ni, cikgu pasti semua orang pernah lihat pendera jarak ni dekat tandas awam, betul tak? Betul, cikgu. Oke. Sekarang kita pergi pada pendera cahaya. Oke, Nita tolong bacakan. Perintah peka cahaya ataupun LDR merupakan sebuah pendera cahaya. Peranti ini peka tengatan cahaya. Perintangan akan berubah mengikut kecerahan. Isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada pendera cahaya. Oke, bagus Nita. Oke, seterusnya untuk pendera suhu, tolong Sheila bacakan. Penderian suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam bulat tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah ke dalam bentuk isyarat analog. Isyarat analog akan terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Contohnya, penderian suhu ataupun LM35D akan diberikan isyarat berdasarkan suhu yang dikesan, yaitu antara 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Peranti input analog ini akan menukar suhu dalam bentuk voltage. Oke, sebelum itu untuk pendera suhu, siapa pernah lihat pendera suhu ini di rumah? Benar, cikgu. Oke, yang ini oven bukan? Ya. Oke, bagus. Oke, seterusnya, itu adalah peranti input analog. Oke, kita sudah selesai untuk bagian input. Seterusnya kita beralih pada bagian proses. Oke, ini cikgu akan bacakan. Proses akan dilakukan oleh unit pemprosesan pusat ataupun CPU, dan CPU ini akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM ataupun read only memory, dan ROM ini digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikro pengawal. RAM ataupun random access memory digunakan untuk menyimpan data secara sementara, dan data ini akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Oke, dan seterusnya isyarat yang diterima daripada input akan diproses oleh CPU, dan kemudian CPU akan menghasilkan isyarat pada output, dan proses yang dilakukan ini adalah berdasarkan atur cara yang ditetapkan dalam mikro pengawal. Oke, yang itu tadi adalah untuk bagian proses. Oke, seterusnya kita akan beralih pada bagian output. Oke, untuk bagian output ini ialah bagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Tugas bagian output ialah menerima isyarat daripada unit pemrosesan CPU dan menghantarnya kepada peranti output. Dan isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk digital ataupun analog. Oke, untuk peranti output akan melaksanakan isyarat yang diberi oleh output, dan peranti output yang menggunakan bekalan kuasa melebihi 5 volt perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan bersama peranti sokongan lain untuk beroperasi. Contoh peranti output termasuklah diode pemancar cahaya ataupun light emitting diode LED, pembas ataupun buzzer piezo, ganti, motor arus terus, dan juga lampu 12 volt. Oke, untuk diode pemancar cahaya, boleh tak Elizabeth tolong bacakan? Boleh, cikgu.
Fungsi diode pemancar cahaya adalah untuk mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu perhiasan. Diode pemancar cahaya perlu digunakan bersama dengan perintah untuk mengelakkannya daripada rosak atau mengawal kegelapan. Oke, bagus, that's good. Oke, siapa pernah lihat diode pemancar cahaya nih di mana-mana? Pernah lihat tak? Benar, Oke, dekat mana pernah lihat tuh? di TV ada 2000. Oke, di TV dekat remote TV pada juga kan? Ya, cikgu. Oke, bagus. Oke, kita pergi ke sekolah. Oke, untuk pembas ataupun buzzer piezo, tolong kita bacakan. Pembas berfungsi dengan cara menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bumi yang berekuasi tinggi. Pembas mempunyai ketupan pada penyambungan, yaitu wayar merah positif, kurungan kelas, dan wayar hitam kurungan negatif. Kurungan tolak alat ini boleh digunakan sebagai pengerat keselamatan. Oke, untuk pembas ini kita dapat lihat yaitu di contoh macam penggerak bunyi. Oke, itu pembas kita dapat lihat dia di mana-mana tempat pun kita berada, kita akan dapat lihat pembas itu ataupun buzzer piezo. Oke, dan di sebelah itu adalah gambar bagi pembas. Oke, terusnya geganti ataupun relay. Oke, yang ini cikgu bacakan. Oke, geganti digunakan sebagai switch kuala litar berarus tinggi, dan geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya. Oke, yang sebelah kiri pula itu adalah gambar raja untuk geganti. Oke, terusnya cikgu teruskan dekat motor arus terus. Oke, Sheila tolong bacakan. Motor arus terus akan berputar apabila ada arus elektrik yang melaluinya. Motor ini akan berputar melawan arah apabila penyambungan wayar positif, yaitu tambah, dan negatif tolak ketuban dipasang secara terbalik. Motor ini memerlukan pemandu motor ataupun motor driver bersamanya untuk berfungsi secara dua hala, sama ada berputar mengikut arah jam ataupun lawan jam. Penyambungan ini akan ditukar kekutuban pada pemandu motor berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikro pengawal. Oke, Sheila pernah lihat tak gambar motor ini di mana-mana? Nah, cikgu, Oke, dekat mana pernah lihatnya? dekat engine kereta mainan. Oke, bagus. Oke, seterusnya untuk lampu LED dan juga 12 volt. Oke, lampu LED ataupun yang 12 volt ini dia berfungsi untuk mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Oke, kita dah lihat lah untuk ketiga bagian, untuk bagian input, bagian proses, dan juga bagian output. Oke, ada apa persoalan yang pelajar tidak paham? Oke, silakan tangan. Oke, cikgu. Oke. Apa perbezaan antara input dengan output? Oke, perbezaan antara input dengan output. Oke. Oke, input ini dia menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemrosesan CPU. Manakala untuk bagian output ini dia menerima isyarat daripada unit pemrosesan pusat CPU dan menghantarnya kepada peranti output. Oke, itu adalah perbezaan bagi bagian input dan juga bagian output. Paham tak? Oke. Seterusnya kita akan beralih kepada aktiviti yang seterusnya. Oke. Jangan lupa tahu tulis nota isi penting yang cikgu sebutkan dekat nota masing-masing nanti tahu. Boleh, cikgu. Oke. Oke kelas, oke tadi kan cikgu udah terangkan dan kawan-kawanku juga udah terangkan untuk bagian-bagian terdapat dalam mikro pengawal. Oke, sekarang cikgu nak buat satu aktiviti. Ini yang ini aktiviti ringkas ya. Oke, cikgu bagikan kepada 3 kumpulan. Oke, dan seterusnya cikgu akan bagikan ini. Oke, ini. Oke. Oke,
Lepas tu baca soalan dekat dalam tu dan cikgu berikan masa 5 minit untuk korang menjawab. Okey, harus diingatkan jangan buka buku teks tau kalau jawab soalan. Okey, cikgu nak lihat korang punya tahap pemahaman. Okey, boleh mulai pada sekarang. Okey, sudah? Sudah cikgu. Okey. Okey, kalau sudah, okey, kita semak jawapan. Okey, siapa kumpulan yang dapat jawapan terbanyak yang akan dikira sebagai pemenang. Okey, untuk kita mulakan pada soalan 1. Okey, Sheila tolong bacakan. Penerima isyarat dan pengantarannya kepada unit pemrosesan pusat ataupun CPU. Okey, apa jawapannya? Bahagian input. Okey, betul. Okey, Elizabeth dengan Nita, betul tak untuk soalan nombor 1? Betul, cikgu. Okey, bagus. So masing-masing dapat 1 markah. Okey, seterusnya soalan kedua. Okey, Elizabeth tolong bacakan. Menerima isyarat daripada unit pemrosesan pusat CPU. Okey, apa jawapannya? Bahagian output, cikgu. Okey, betul tak bagian input kelas? Betul, cikgu. Okey, semua betul ya? Okey, nampaknya sekarang ini semua seri. Bagus. Okey, untuk soalan ketiga. Okey, Nita tolong bacakan. Peranti jenis ini termasuklah switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia gerakan dan penderia air. Okey, apa jawapannya Nita? Peranti input digital. Okey, betul tak yang lain? Betul, cikgu. Okey, nampaknya semua dapat 5 daripada 5. Bagus. Tepuk tangan masing-masing. Bagus. Pandai tak cikgu? Okey, kita dah selesai dah untuk aktiviti yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi pada aktiviti yang kedua. Okey, dari sini masing-masing nampak tak dekat apa yang cikgu tempatkan dekat depan ni? Okey, ini bagian input digital, bagian input analog, bagian proses dan juga bagian output. Okey, dan dekat depan korang sekarang ni ada gambar untuk setiap bahagian. Okey, sekarang cikgu nak seorang ambil 5 keping dan seterusnya tampalkan gambar ini pada kertas 9 tersebut dan lepas tu kita akan semak jawapan bersama-sama. Tapi sebelum tu tolong tutup buku masing-masing sebab cikgu nak uji kefahaman korang. Okey. Okey, sudah. Okey, kalau sudah, okey, sekarang kita mulakan pada Elizabeth. Okey, Elizabeth tolong ambil 5 keping dan seterusnya tampalkan pada kelas 9 tersebut. Okey, sudah. Okey, kita stay dulu. Okey, tolong bacakan. Ini apa? Sama apa? Switch tekan tutup. Okey, switch tekan tutup tu dia dekat mana? Dia dekat bagian mana? Di bagian input, cikgu. Okey, dekat bagian input digital. Betul tak? Ya. Betul tak yang lain? Betul, cikgu. Okey, betul. Seterusnya yang ni apa? Ni. Ni Diode, cikgu. okey, diode tu dia dekat bagian output, betul?
Ya, cikgu. Oke, nampaknya betul. Oke, seterusnya yang ini. Oke, ini pembas. Oke, betul. Oke, itu lihat yang ini. Pendera suhu. Oke, pendera suhu dengan yang ini. Oke, pendera cahaya. Oke, yang pendera suhu dengan pendera cahaya ini dia dekat bagaimana kelas? Input analog. Input analog. Oke, betul tak tuh? Oke, bagus. Sudah coba tepuk tangan. Oke, stop dulu dong. Oke, seterusnya kita suruh sila pula, tolong tambahkan, ambil 5 keping. 5 keping juga, semua kita juga tadi. Yang ini kan kita dapat activity nih. Nanti saya nak minta ke kelas tolong tampilkan ini dekat ruangan belakang dekat kelas, boleh? Boleh, cikgu. Oke, bagus. Nanti tambahkan tau? Oke, cikgu. Oke. Oke kelas, kita dah buat dua activity tadi. Oke, sebelum cikgu akhiri kelas ini, oke, di sini cikgu nak tanya, oke, apa yang korang belajar dekat topik ini tadi? Boleh saya terangkan? Oke. Kami belajar mikro pengawal cikgu. Oke, bagus. Lepas tu, Sheila terangkan. Mikro pengawal terdiri daripada 3, yaitu input, pemrosesan, dan output. Oke, betul tak? Betul. Oke, seterusnya Elizabeth, apa yang dipelajari pada hari ini? Kami mempelajari tentang peranti mikro pengawal cikgu, yaitu terdiri daripada switch tekan tutup, switch tekan buka, switch makro, pendria pergerakan, pendria air, pendria jarak, perintah peka cahaya, pendria suhu, diode, pembas, motor, dan LED. Betul tak cikgu? Oke, betul sekali Elizabeth. Oke, yang itu adalah contoh-contoh untuk peranti bagi setiap bagian dekat mikro pengawal. Oke, yang ini soalnya seperti cikgu tahu untuk hari ini. Oke, apa yang korang boleh kaitkan subtopik ini dengan kehidupan korang? Boleh seorang tolong jelaskan? Oke. Oke, siapa boleh bantu? Boleh jelaskan? Siapa tahu? Cepat, kita dah habis kelas nih. Cepat. Oke, apa dari cepat? Peranti mikro pengawal ini dapat menggunakan
segala pemrosesan Cikgu. Oke. Maksudnya dalam mesin Cikgu. Oke, bagus. Tepuk tangan semua untuk kelas ini. Oke, tapi kan sebelum kita bersurai, oke, dekat orang punya buku teks sekarangku, ada beberapa latihan pengukuhan. Oke, cikgu nak orang buat latihan pengukuhan tuh dan mesti siapkan sebelum kelas pada minggu hadapan dan kita tersemak pada masa kelas. Boleh tak? Boleh. Oke, bagus. Oke, benar-benar boleh bersurai. Terima kasih Cikgu. Oke, sama-sama. Oke, boleh bersurai.